Individu pertama bakal didakwa atas kesalahan menghendam. Polis siasat insiden kanak-kanak 4 tahun dikasari penjaga tadika. Assalamualaikum dan selamat pagi. 29 Mac lalu, Dewan Rakyat meluluskan pindaan kanun keseksaan menjadikan perilaku menghendam oleh penghendam atau stalker secara fizikal dan dalam talian sebagai satu jenayah. Dan hari ini, seorang lelaki dipercayai melakukan gangguan seksual dalam talian terhadap jurugambar wanita pada 2018 bakal menjadi individu pertama didakwa mengikut Seksyen 507A Kanun Keseksaan atas kesalahan menghendam. Suspek berusia 37 tahun itu bakal didakwa di Mahkamah Magistrate Shah Alam. Dan untuk bukti lanjut, kita terus bersama rakan setugas Fatin Hanani Syahimi di lokasi. Silakan Fatin. Baik, terima kasih Sabri, rakan setugas di Sri Pentas. Seperti yang dimaklumkan, saya kini berada di perkarangan Mahkamah Shah Alam bagi membawa kepada anda perkembangan terkini mengenai individu lelaki yang didakwa sering mengganggu seorang jurugambar wanita secara seksual dan menjadi individu pertama yang didakwa mengikut Seksyen 507A Kanun Keseksaan atas kesalahan menghendam. Dan sebenarnya kami petugas media pada ketika ini baru sahaja mendapat info yang individu berkenaan akan didakwa tiba pada jam 11 pagi ini. Dan sedikit fakta yang saya boleh kongsikan ialah sebelum ini saya kira sudah menjadi bualan ramai mengenai hantaran seorang mangsa wanita di Instagram baru-baru ini yang mendedahkan dirinya diganggu oleh seorang lelaki yang tidak dikenali bernama Syafiq Rosli sejak 8 tahun lalu. Dan mangsa juga mendakwa kerap menerima mesej berunsur lucah dan individu memaparkan suspek berkenaan berkelakuan tidak baik. Dan pada 15 Julai lalu juga media melaporkan kes peminat misteri ini yang mengganggu seorang jurugambar profesional sejak 8 tahun lalu kini disiasat semula oleh pihak polis, dan polis mengesahkan menerima laporan berhubung gangguan seksual dalam talian dihadapi mangsa pada 2018 lalu. Dan siasatan kes sudah diklasifikasikan semula mengikut dua akta yang berbeza, iaitu dua kertas siasatan sudah dibuka mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia Malaysia AKMM 1998. Dan juga difahamkan selepas mangsa melaporkan kerap menerima mesej lucah dan juga video memaparkan suspek berkelakuan tidak baik, suspek kemudian didakwa mula mengganggu mangsa sejak 2016 dengan meninggalkan komen yang tidak senonoh dan berbau lucah juga. Dan suspek terbabit dikatakan mula menghendak mangsa sejak 2017, malah dikatakan pernah juga mengekori mangsa ke sebuah restoran dan juga ke rumah mangsa juga. Dan baru-baru ini 22 Julai lalu, polis juga telah berjaya mengesan suspek dan berdasarkan semakan pihak polis mendapati individu berkenaan sedang menerima rawatan di sebuah hospital bagi masalah mental yang dihadapinya. Dan Sabri, saya kira itu saja buat masa ini perkembangan dari perkarangan Mahkamah Shah Alam, dan untuk berita selanjutnya sudah pasti kami akan bawa kepada anda dari semasa ke semasa. Untuk itu Sabri, silakan. Baiklah, terima kasih Fatin Hanani, laporan langsung dari Shah Alam. Kita ke berita seterusnya. Polis menyiasat insiden seorang kanak-kanak 4 tahun yang dikasari oleh seorang penjaga di sebuah tadika di Kota Kinabalu, Sabah. Dalam insiden itu, kanak-kanak lelaki dipercayai ditendang, ditampar dan rambut ditarik oleh pengasuh wanita terbabit. Ketua Polis Daerah Kota Luyang, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, kejadian itu dikesan setelah mangsa mengadu sakit kepada ibu bapanya akibat dikasari penjaganya. Keluarga itu kemudian melihat rakaman CCTV tadika di Luyang sebelum membuat laporan polis. Polis menerima 3 laporan daripada ibu mangsa serta pengusaha dan pengasuh terbabit. Suspek wanita berusia 27 tahun turut mendakwa dikasari bapa mangsa di pusat berkenaan.
Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Visual CCTV berkenaan tular di media sosial sejak semalam. Kementerian Dalam Negeri KDN menganggarkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian dibimbangi mencecah 1.2 bilion ringgit tahun ini. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, jumlah yang sangat tinggi itu berdasarkan bilangan kes dilaporkan di negara ini. Katanya perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri melalui Kertas Majlis Sosial Negara termasuk jenayah skema. Kerugian akibat jenayah jenis baru ini katanya akan melepasi jumlah kerugian jenayah konvensional sebelum ini seperti kehilangan kereta, motosikal dan harta benda jika berterusan tanpa usaha menyekatnya. Malah unjuran kerugian itu memberi mesej jenayah berkenaan kian berleluasa dari segi teknologi dan taktik hingga mudah memperdaya mangsa. Kerajaan tidak akan bertolak ansur kepada mana-mana pihak yang cuba memecah belahkan perpaduan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau tidak membenarkan perkara itu berlaku dan setiap warga negara mempunyai hak sendiri. Saya nak bagi tahu awal-awal, selepas ini kita mesti jaga negara ini, perpaduan rakyat, negara hukum. Kita tidak akan izinkan orang yang boleh menyerang, melampau, pecah belahkan rakyat ini. Saya nak bagi tahu awal-awal kita tinggal ini. Biar dengar betul-betul. Ikut hukum. Kamu pergi cerca orang, pecahkan, hina orang Melayu, hina orang Cina, hina orang India. I will not tolerate. Saya tidak akan izinkan. Beliau berucap dalam ceramah jelajah perpaduan madani di Kuala Terengganu yang dihadiri lebih 2,000 orang. Turut hadir Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Datuk Seri Anwar turut memberi gambaran ada kebangkitan dalam kalangan rakyat di Terengganu selepas melakukan beberapa siri ceramah di negeri itu. Ia menunjukkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan perpaduan di takbirnya. Justru Perdana Menteri mengingatkan rakyat agar membuat pilihan tepat dan tidak membiarkan mereka diperintah oleh pemimpin yang gagal melaksanakan pembangunan dengan pantas. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima jika ada mana-mana pihak yang tidak bersetuju dengan pendapatnya. Namun, jangan cuba menabur fitnah. Malah jika ada sebarang kesalahan, beliau terbuka untuk ditegur secara baik. Ada sedang orang yang saya kenal dia kata, minta maaf pakcik, saya ni bisa di Terengganu ni. Ada saya kahwin orang Terengganu, dia kata Terengganu Pak. Dia tak apa, tengok balas. Jangan serang musuh, fitnah orang, maki orang, jangan. Itu pandangan saya. Datuk Seri Anwar menyampaikan ceramah itu pada program Ramah Mesra bersama masyarakat di Mane dan ceramah jelajah perpaduan madani di Mane malam tadi. Pihaknya yakin keputusan PRN kali ini akan memberi mandat kepada Gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional dan meminta rakyat memberi kerjasama sewajarnya kepada kerajaan. Kerajaan Perpaduan turut berhasrat untuk menyelesaikan isu masalah air di Kelantan dan projek tempatan banjir di negeri yang sering terjejas. Kerajaan Perpaduan mempunyai idea dan misi jelas untuk terus mengembangkan potensi ekonomi di Terengganu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia bagi mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan kepada generasi muda di negeri itu, seterusnya membentuk kehidupan harmoni dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan, keberhatian rakyat ini harus dijadikan sebagai satu landasan bahawa jika negeri itu selari dan selaras dengan kerajaan persekutuan, maka lebih banyak lagi pembangunan dan perancangan yang akan dijalankan. Beliau yang juga pengurusi BN percaya sekiranya gabungan BN-PH itu berjaya peroleh mandat 12 Ogos ini, pihaknya akan memastikan bantuan kepada rakyat sentiasa bersifat inklusif. Ujar beliau, kerajaan perpaduan juga komited membantu dalam memulihkan kelembapan ekonomi, penutupan perniagaan kecil sederhana, ketiadaan peluang pekerjaan baru, pengurusan air dan pengurusan bencana yang lemah.
Turut hadir di program kesejahteraan komuniti Felda Madani di Felda Tenang Jertih Terengganu adalah pengerusi Felda Datuk Seri Ahmad Sabri Cik dan pengerusi Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah Datuk Seri Ahmad Said. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM selesai menjalankan pemeriksaan bangunan serta pemasangan keselamatan kebakaran di lokasi yang digunakan sepanjang tempoh pilihan raya negeri. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Abdul Wahab Mat Yassin berkata, pihaknya juga menempatkan anggota dan jentera di beberapa lokasi panas sepanjang tempoh mengundi sehingga pengiraan undi selesai. Kita bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia yang mengawal dari segi tahap keselamatan sepenuhnya di tempat-tempat pengundian dan juga pengiraan undi. Jadi kalau sekiranya ada insiden yang berlaku, terus kita akan bertindaklah sekiranya melibatkan unsur-unsur kebakaran. Pemeriksaan keselamatan dilakukan di bangunan termasuk pusat mengundi. Dalam pada itu, kontingen JBPM berjaya merangkul 18 pingat emas dalam kejohanan World Police and Fire Games 2023 di Winnipeg, Kanada, WPFG 2023. Atlet bomba keseluruhan merangkul 49 pingat selain melepasi sasaran 15 emas. Ketibaan kontingen di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA disambut Ketua Pengarahnya. Selain 18 emas, kontingen turut membawa pulang 19 perak dan 12 gangsa yang disumbang menerusi acara badminton, golf serta bowling. Di atas usaha gigih, persediaan rapi dan komitmen yang tinggi peserta lah yang telah berjaya pada hari pertama penyertaan lagi telah memperolehi emas melalui acara DAT yang merupakan penyumbang pertama pingat. Sementara itu, atlet JBPM bangga mengharumkan nama negara yang didorong oleh tahap disiplin serta semangat juang yang tinggi. Semangat untuk berjaya dan membawa pingat itu sangat-sangat tinggi dan akhirnya so kita berjaya membawa pingat daripada Kanada membawa pulang ke Malaysia. Pada tahun ini saya juga telah mendapat 4 pingat emas untuk 4 acara yang saya masuk bertanding di Winnipeg, Kanada. Yang tahun lepas pun saya dapat 4 pingat emas jugalah. Maknanya ada 2 acara individu dan 2 acara double lah. Dan sebelum ini kita pun telah berjaya mengungguli emas juga dan juga perak. So far pencapaian bagi kontingen push and pull bagi atlet bomba kami sendiri, kami berjaya memberi saingan yang sengit dan juga dapat menyaingi daripada atlet-atlet yang berpotensi daripada negara-negara Eropah. Tamasya Sukan Dui tahunan itu disertai hampir 8,500 anggota bomba dan polis dari lebih 50 negara. Masalah gangguan bekalan air yang membelenggu penduduk di beberapa kawasan daerah seberang Perai Selatan SPS Pulau Pinang sedang diatasi secara berperingkat dan akan selesai sepenuhnya dalam masa terdekat. Pelbagai projek jangka pendek dan panjang bernilai RM24.6 juta juga sedang dilaksanakan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP bagi memastikan penduduk dapat menikmati bekalan air berkualiti. Ahli Parlimen Nibong Tebal Fadlina Siddiq berkata beliau meninjau sendiri masalah dihadapi penduduk termasuk di Mukim 5 SPS selepas menang pilihan raya umum ke-15 lalu. Perkara itu dibawa ke perhatian PBAPP yang telah mula mencari jalan penyelesaian untuk segera dilaksanakan. Hasilnya, pelan tindakan SPS 2023 dirangka khas bagi penyelesaian sementara jangka pendek. Antaranya, pembinaan loji DAF di Loji Rawatan Air LRA Bukit Pancur yang menelan kos RM18.6 juta dan bakal siap akhir bulan ini. Selain itu, LRA Compact di Sungai Kerian bernilai RM4 juta bakal siap Januari tahun depan. Manakala tangki sedutan baru di Rumah Pam Taman Wellesley dan sebuah lagi tangki sedutan baru Taman Widuri berjumlah 1.2 juta dijangka beroperasi sepenuhnya pada Oktober depan. Ketika ini, Rumah Pam sementara permatang tinggi yang siap tahun lepas serta LRA Mudah Alih yang diperkenalkan di Taman Sungai Duri Indah dengan nilai RM800,000 telah mula beroperasi.
yang lalu. Jadi secara keseluruhan kita telah pun tangani isu pelan tindakan SPS 2023 ini untuk penyelesaian sementara. Jadi penyelesaian sementara ini efektif sebab dengan adanya 4 projek tadi itu, dia akan memberikan manfaat. Cuma kena bersabar sedikit lah sebab projek ni akan ambil masa sikit, tapi kita dah letaklah dia punya timeline tadi, semuanya sekitar ujung tahun ini. Katanya rancangan jangka panjang LRA Sungai Krian yang mencecah kos RM171 juta dijadual siap pada 2027. Projek itu akan memberi manfaat kepada lebih 18,000 penduduk di daerah berkenaan. Sebab kita tak nak dia jadi isu sementara, isu PRN dan isu yang maknanya tak pernah selesai. Jadi sebab itu kita susun betul-betul. Jadi dalam tempoh 7 bulan ini yang kita susun dan kita nak rakyat nikmati hak ini sebagai satu hak yang memang dijamin. Jadi sebab itu kita dari segi perancangan itu kita susun betul-betul. Ya? Jadi on the ground rakyat pun nampak. Ataupun mesin mudah alih proses air yang diletak di berdekatan dengan sungai yang kita tengok sebentar tadi. Jadi di situ air itu akan disedut dan diproses dan akan dibekalkan kepada penduduk yang di sini yang sering berlaku bekalan air yang terputus. Jadi saya yakin dengan usaha-usaha yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang bekerja dengan PBA dapat mengatasi masalah penduduk-penduduk yang berada di dalam, kita boleh tengok penduduk yang berada di sini. Amat bersyukurlah dengan apa yang diteruskan sekarang ni kan. Biasanya air pun macam off kan, macam pukul 7 sampai pukul 10 tak ada. Dah ada rancangan PBA ni, kami amat bersyukurlah dengan apa yang penduduk sini akan dapatlah nanti kan. 66,000 pesawah di Kedah bakal menikmati kenaikan kadar skim subsidi harga padi SHP daripada RM360 kepada RM500 setiap tan berkuat kuasa semalam. Kadar baru subsidi yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin juga tepat pada masanya kerana musim menuai padi dijangka bermula hujung bulan ini. Pengumuman kenaikan subsidi harga padi itu disambut baik pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Datuk Ismail Saleh, yang bakal memberi manfaat 56,000 pesawah di kawasan MADA dan kira-kira 10,000 lagi di luar kawasan itu. Selepas pengumuman peningkatan subsidi itu disebut apa? Melihat kepada penekanan permutuan padi. Yang ini juga satu segmen yang sangat penting, iaitu permutuan sebenak padi. Yang sekarang ni lebih kurang pemotongan apabila dijual di kilang tu sekitar 20% lebih. Bantuan ini katanya kesinambungan usaha Perdana Menteri dalam membantras masalah kemiskinan dalam kalangan pesawah. Dalam pada itu, pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, Datuk Mahfuz Omar berkata, pengumuman itu tepat pada masanya kerana musim penuaian bermula tidak lama lagi. Dengan kenaikan SSH RM500, pesawah bakal menikmati harga jualan baru kira-kira RM1,700 bagi setiap tan pada musim menuai akan datang. Nilai itu mampu mengurangkan beban pesawah yang terkesan akibat kenaikan pelbagai kos input pertanian. Pilihan Raya 6 Negeri. Medan tempur raih kepercayaan. Kepada rakyat, kuasa diberikan. Bersama panel jemputan, penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian dan Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Saksikan Mandat Rakyat 12 Ogos jam 9 malam di TV3 dan stream HD secara langsung di aplikasi Tonton. Kita ke laporan luar negara. Kematian akibat hujan lebat ribut tropika Doksuri minggu lalu di Beijing, China meningkat kepada 33 orang. Angka itu selepas laporan terbaru 22 lagi mangsa maut, sementara 18 lagi mangsa masih hilang. Ribut tropika Doksuri mencetus hujan paling lebat pernah direkodkan Beijing sejak 140 tahun lalu. Selain ibu negara China, wilayah Hebei juga terjejas teruk dengan puluhan kematian dilaporkan. Sekurang-kurangnya 2 maut termasuk remaja 15 tahun susulan cuaca buruk yang melanda 11 negeri di Amerika Syarikat.
Angin kencang sehingga lebih 110 km sejam dicatatkan di beberapa kawasan. Ia mengakibatkan gangguan perkhidmatan udara sehingga lebih 8,000 penerbangan ditangguhkan dan 1,600 lagi dibatalkan. Banjir di Massachusetts pula mengakibatkan kerosakan harta benda selain puting beliung di Colorado. Kematian dilapor membabitkan lelaki 28 tahun yang dipanah petir di Alabama. Sementara seorang lagi maut di South Carolina akibat dihempak pokok. Yes, I will have her give you a call as soon as everything's in the clear. You're welcome. Kelaporan sukan. Hasrat jaga berbasikal negara Datuk Azizul Hasni Awang untuk meneruskan perjuangan ke peringkat akhir acara Kirin Kejuaraan Berbasikal Trek Dunia 2023 di Glasgow, Scotland tidak kesampaian apabila kandas di separuh akhir. Dalam aksi di Velodrome Sir Chris Hoy, Glasgow, Azizul bermula baik menempatkan diri di kelompok hadapan, namun segalanya berubah menuju dua pusingan terakhir. Pelumba Colombia Kevin Quintero mencipta kejutan mengungguli saingan melintasi garisan penamat dengan catatan 10.228 saat. Azizul pula akur mengakhiri perlumbaan di tempat keempat sekaligus memusnahkan harapannya meraih pingat dalam penampilan terakhir di kejohanan dunia. Johor Darul Takzim JDT terus mengekalkan rentak kemenangan buat kali ke-19 berturut-turut dalam kempen Liga Super. Kali ini membendam Sabah FC menerusi kemenangan besar 5-1 pada aksi di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Pertembungan Sabah FC yang melayan kunjungan JDT di Stadium Likas memang cukup dinanti berdasarkan reputasi kedua-dua pasukan. Dan Sabah jelas bermula baik apabila mengejutkan JDT menerusi gol pada minit ke-13 hasil jaringan Jafri Firdaus Chiu. Bagaimanapun 2 minit berselang, JDT menyamakan kedudukan melalui percubaan Juan Muniz menyaksikan kedudukan kembali terikat satu sama. Minit ke-25, giliran JDT menguasai perlawanan selepas Bergesen dan Silva menyudahkan sepakan penalti. 2-1 tamat separuh masa, JDT terus mempamer dominasi sebaik babak kedua bersambung. Bermula dengan jaringan ketiga menerusi percubaan Haverty pada minit ke-48 sebelum Bergesen menjaringkan gol kedua peribadi pada minit ke-63 untuk kedudukan 4-1. Minit ke-74 Bergesen melengkapkan hat-trick dan Sabah terus sukar memberi saingan. Dengan kedudukan 5-1 kekal sehingga tamat perlawanan, JDT kini mengumpul 57 mata, jauh meninggalkan Selangor FC di tangga kedua dengan perbezaan 14 mata. Sekian Buletin Pagi, terus ikuti platform media sosial dan digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan terkini. Saya Sabri Abdul Malik, salam hormat dan Assalamualaikum.